Dah. Ada? Ada. Dia ada bunyi echoing. Kan tutup. Dengar suara Suraya. Okey ke? Suara Su tak dengar. Dengar tak? Sekarang dengar. Tapi ada echo. Echo tu datang pada mana? Hello? Hello. Dengar tak? Dengar. Tapi ada echo tu. Su cuba cakap sikit. Okay, testing 1, 2, 3. Dia ada macam buzzing tu sikit kan? Dia echo. Dekat luar tu pasang komputer pasang laptop? Tak. Tak, okey tak. Hanya bilik Suraya je lah kan? Okey. Mana tak echo? Okey tak apa. Saya Itulah. Macam mana nak buat? Dia macam kalau Suraya cakap sebabnya Dr. Putri dengan Ian akan off mic kan? Saya rasa kita kena buat macam tu lah. Yes. Be safe. Boleh? Kita kena guna mute. Kejap Test. Oh, okey. Kita orang mute tadi. Sorry. Oh. Kita orang mute. Aduh. Alright. Okay. Kita ada about 1 minute. 1 minute and then kita start lah. Okay. Kita dah pukul 5. Okay. Kita start sekarang, boleh? Alright. Boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera. Salam PKP. Okay. Sebelum kita mulakan kita punya session pada petang ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Alkitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Amin ya rabbal alamin. Okay, pertama sekali terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama kami. Untuk makluman, ini merupakan siri kedua kami dengan tajuk Self Care Series. Kami bersiaran secara langsung di Facebook Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Terima kasih kepada admin kerana memberi peluang dan ruang kepada kami. Okey, untuk anda yang mungkin baru nak join, mungkin boleh war-warkan kepada rakan-rakan anda, kepada kenalan siapa-siapa saja untuk ikuti kami secara live. Sekarang masih sempat. Kami akan hari ni topik kita lebih santai. Okey, topik kita adalah ialah anak bosan, adakah anda tertekan? Okey. Jadinya selama sejam kami akan bersiaran secara langsung di Facebook. Okey, pada hari ini masih lagi kita bersama dengan yang pertama iaitu Miss Nur Suraya Muhammad, iaitu daripada unit
Psikologi Counselling, Hospital Tuanku Jaafar Seremban sendiri, Miss Raya, dan yang bertudung kuning, Dr. Putri Afzan Maria Zulkifli, Child Parents Mediator. Tak asing lagi mereka berdua ni. Okay, kita nak berbincang ataupun kita nak berbual-bual secara santai, jadi kita tak nak anda ketinggalan untuk berkongsi juga. Teruskan berkongsi di bahagian komen, kongsikan anda mungkin ada tips ataupun komen ataupun nak bagi cadangan tentang tajuk kita hari ni kan. Jadi mungkin kita boleh lebih kepada sharing and kita kata tu kita nak lebih santai, kita tak nak stress-stress. Sebenarnya program ni self-care series ni adalah satu mission kami untuk bantu community supaya lebih pandai untuk mengawal diri. Banyak skop yang akan kita sentuh. Okay, hari ni kita terus kepada tajuk anak bosan anda tertekan. Betul ke? Okay, kalau tanya saya, anak saya bosan, adakah saya tertekan? Saya tertekan tak ada. Alhamdulillah anak saya jarang sebut bosan. Sebab tapi kita akan share nanti, itu adalah perkongsian saya, tapi saya nak anda komen dulu, anda share. Okey, kita terus kepada panel pertama, Miss Raya. Miss Raya, okey, bila anak bosan, parents stress, adakah normal perasaan tu ataupun perasaan itu hanya muncul bila kita berada dalam tempoh lockdown, bila pandemik? Sebab saya ada berbual dengan Suraya ada mengatakan banyak aduan diterima baru-baru ni tentang parents yang dia stres sebab anak bosan. Ada orang menganggap anak bosan tu alah small matter, tapi ada yang menganggap sampai call. Bila sampai call tu saya rasa itu bukan perkara yang remeh lagi. Jadi Miss Raya kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Dengar saya? Dengar clear. Okay, soalan yang menarik. Bila kita tanya anak bosan tu adalah normal ataupun tak, ia bergantung kepada situasi. Okay, keadaan di mana you berada. Okay, sekarang ni kita taklah cakap because of pandemik sahaja you akan bosan. Okay, saya rasa di luar pandemik pun ada akan berlaku rasa kebosanan, keresahan, tak tahu apa nak dilakukan sepanjang berada di rumah. Tapi kita lihat balik kepada satu term yang saya belajar which we call it cabin fever. Right? Cabin fever ni dia pada kanak-kanak, di mana bila kanak-kanak itu berada dalam satu masa dan ketika dan tempatnya yang agak lama. Satu situasi, satu space, keadaan yang mana dia berada di satu tempat itu dalam satu keadaan yang melebihi daripada jangka masa yang sepatutnya, dia akan mengalami cabin fever. Maksudnya dia very confined space. Rumah you besar macam mana sekalipun, bukan space ruang rumah tu tau, tapi space kosongkan dari emosi you dan cara you berfikir. Dan cara you nak bertingkah laku. Alright, saya bagi contoh paling mudah. Sekarang PDPR, semua ada di rumah. Right, semua ada di rumah. Jadi, of course lah, kalau semua ada di rumah, kenapa nak kena ada sesunyi dan bosan, betul? Tapi benda itu berlaku. Dia berlaku, saya lihat di sini ada dari aspek, kita lihat dari aspek social skill dalam rumah. How you communicate dengan adik-adik, siblings yang lain dan juga parents di sini. So bila kita nampak komunikasi itu kurang dan juga pendedakan kepada skill-skill yang melibatkan kerja-kerja yang berkaitan dengan sekolah, keadaan di rumah, bila ini berkurang, jadi akan menambahkan rasa line. Okey, nampak Suraya stop. Okey. Suraya stop. Okey, tak apa. Dr. Putri. Dah ada. Suraya, okay. Tak apa Su. Okey, teruskan. Kita okey, untuk makluman anda, petang ni agak mencemburui kita line internet tak berapa baik. Tapi tak apa, Su boleh sambung tadi Su. Miss Raya. Unmute mic. Okey. Dengar. Okey, tadi tentang ruang kan? Okey. Tentang ruang rumah. Dia ruang rumah tu besar pun PGU dia kosong. Okey. Sebab sekarang budak-budak, kanak-kanak dia ada how to say,
dia ada macam tu, tapi selalu cakap tentang dia suka bermain. Dia suka bermain, dia suka buat satu aktiviti yang dia rasa akan fulfill dia punya time. Tapi sekarang jadi bosan sebab dia repetition behavior. Benda yang sama setiap hari, rutin yang sama. Sebab tu saya lihat penjadualan dalam rumah tu sangat-sangat penting. Alright, dia cakap play, kata Dr. Putri direct personal to talk about play later. So, melihat dari sudut keperluan semasa, saya nampak this cabin fever ni perlu diambil berat. Kadang-kadang kita tak nak anak-anak dari kecil mereka dah terbiasa dengan keadaan kesunyian, kebimbangan, rasa kosong. Saya kira sebagai kosong lah tu baru cakap rasa bosan kan. Sebab patutnya at this very age, umur-umur ini mereka perlu proaktif dari segi cara mereka berfikir, cara mereka bertindak dan cara mereka bersosial. Sebab sekarang ni bila dah terkunci ataupun tertutup oleh very confined room or area, dia menutup sebenarnya. Saya pendengar juga beberapa yang mengatakan bahawa I have done enough, ataupun I have done enough ataupun I didn't do much. I dia buat macam-macam aktiviti lah kat anak I, dia macam tak ada masalah, dia okay je. I dah buat sekian, I dah buat ini, semua dah buat. So dia macam tak, it doesn't work. To them doesn't work. Sebab tu parenting, saya percaya parenting ni is all about trial and error kan. You kena cuba, kalau you tak boleh, mungkin you can try another approach and you modify, mengikut how you can fit in keperluan anak. Alright? You have to fit in their needs. Dia to be fit in their shoes as well. Not you, anak kena ikut you. Sebab sekarang saya nampak anak ni kena masuk dalam keadaan ibu. Ibu tengah BDR ni, so you kena duduk diam dah. Ibu ada kerja. So dua-dua kena mainkan peranan. You buat kerja you and dia pun ada aktiviti dia. Supaya dia taklah mengganggu you bila you tengah BDR atau tengah online. Itu contoh paling mula kita boleh nampak. Alright. So yang untuk permulaan lah Yan, saya menekankan isu cabin fever ni yang di kalangan anak-anak zaman sekarang. Tapi saya memang bersetujulah tentang ruang. Bila lagi satu saya suka bila Miss Suraya sebut tentang bermain. Saya ibu pada 2 orang anak. Saya belajar perkataan bermain ni, saya banyak belajar daripada Dr. Putri sendiri. Saya kenal Dr. Putri dah lama sebab anak saya salah seorang belajar ataupun sekolah tadika di sebuah sekolah Dr. Putri. Okay. Bermain, saya rasa memang itu sangat penting dan kadang-kadang ibu bapa memang dia tak ambil endah tentang perkataan bermain sebab bila ingat bermain, anak-anak ni main kosong, tak ada pelajaran. Saya percaya Dr. Putri ada banyak yang nak ditambah dalam poin Suraya tadi. Cik Suraya, silakan Dr. Putri. Okay, thank you kepada Yan and Suraya. Okay, saya nak tambah sikit since Suraya dah sebut tentang cabin fever. And then apa orang kata, Suraya dah tekankan bahawa sebenarnya yang kita perlu look into is this kesunyian yang ada dalam diri anak-anak tadi, kebosanan, rasa kosong. Kita buat aktiviti macam mana pun belum tentu boleh orang kata tackle ataupun handle masalah kesunyian, kebosanan, rasa kosong. Dan lagi menakutkan, lagi merisaukan apabila kita dewasa pun tak nampak perkara itu sedang berlaku dalam diri anak-anak. So selalunya kita akan macam last week kita kata pause, breathe and reflect. Kita pause sekejap. Bila kita tadi ada satu komen yang kata dah buat macam-macam dah semua tu tapi anak still crying, still kata dia boring dan sebagainya. Okay, let's stop for a while. Kita bukan tengok luaran, kita tak nak tengok isu luaran, tapi kita nak tengok isu di sebalik apa yang dirasa itu. So di sebalik itulah yang tadi Suraya sebut, cabin fever tu yang mana kita mungkin tak biasa dengar cabin fever. Cabin fever ni berlaku sewaktu macam summer, dia ada certain kat luar negara ni kan, ataupun winter di mana you tak boleh nak keluar, duduk terperap kat rumah, ataupun certain countries yang tak nampak matahari langsung macam Finland, nampak berapa minit je, so that's, ataupun Antartika dan sebagainya lah, isu-isu di negara-negara seperti itu. Kita hari ini satu dunia merasainya, so kita nak ajak kita semua parents untuk duduk di belakang tu. Kita rasa ni, kita nampak anak-anak kita macam ni, behavior dia, tapi di sebalik behavior adalah satu komunikasi yang mereka cuba nak sampaikan kepada kita, tetapi dia tak tahu bagaimana nak sampaikan kepada kita. Mungkin paling mudah dia kata bosan, sebab itu je yang dia tahu. Tapi dia tak tahu nak kata, mami saya sangat kecewa kerana semua pandemik ini telah membuatkan saya tu. Dia tak tahu nak sebut macam tu. Kalau dia pandai cakap macam tu memang hebat lah.
Masalahnya mereka tak tahu. Jadi bila mereka tak tahu, kita yang dah dewasa dan sepatutnya ada rational thinking, kitalah perantaraan mereka dan apa yang sedang mereka hadapi tadi. So behavior tu adalah dia nak tunjuk pada kita cara komunikasi mereka pada kita melalui tingkah laku. Dan di sebalik itu yang perlu kita ambil masa, trial and error tadi, bila Miss Raya sebut tadi, trial and error itulah kita ni nak faham kat mana sebenarnya ni, apa masalah dia ni, apa isu utama dia, kenapa macam mana, okay. So itu mungkin tak biasa, it's okay tak biasa. This is the time, this is the hikmah, banyak hikmah sebenarnya di sebalik pandemik ini. Betul tak Suraya? Betul tak Ian? Banyak sangat banyak sangat hikmah yang membuka mata ramai di kalangan masyarakat kita hari ini. Di mana saya bukan first time bercakap tentang mental health issue, bukan first time saya duduk dalam pendidikan awal kanak-kanak. Daripada tahun 2014 saya dah sebut dah tentang mental health issue yang mana ramai orang kita, orang kata pandang sipi-sipi je. Ramai yang tak kan? Ramai yang tak nampak kesan akademik terlalu awal mengganggu proses mereka membesar. Ramai tak nampak perkara itu. Tetapi hari ini kita nampak. Dan adakah PDPR itu cukup? Another thing to think of, but this is not the platform to discuss about PDPR. Kita bercakap tentang bosan saja dulu. Bosan tu real. It's a perasaan. It's a rasa kosong sebagaimana Miss Raya cakap tadi, rasa kosong. Jadi saya nak sentuh terus kepada keperluan manusia iaitu Maslow. Keperluan paling asas kita. Kalau kita katalah segitiga tu kita dah sampai ke atas piramid. Tetapi disebabkan pandemik ini menghalang certain things daripada berlaku, kita tak dapat socializing, kita tak dapat duduk luar, kita tak dapat keluar, semua terperap kat rumah, dia akan turun. Dia akan regress, turun kepada paling asas. Dan apakah yang paling asas itu? Makan, minum, keperluan dalaman, rasa selamat. Dia dah tak cerita dah pasal nak belajar pandai semua ni, tak dah. Itu yang saya kalau dalam bidang pendidikan saya tak risau pasal lesson plan. Yang saya risau adalah yang paling asas ni kita jaga baik-baik sebab memang semua orang akan regress. Betul tak Miss Raya? Maybe nanti Miss Raya akan support benda ni, akan top up lagi dengan fakta from psychological point of view. Kita akan regress, semua kita regress. Itu yang kita perlu lihat. Silakan Miss Raya. Silakan Suraya, mesti ada nak tambah, saya percaya. Dari segi sudut, yalah psikologi kan, bila kita bercakap tentang bosan tu adakah satu perasaan yang normal, yang perlu ada, kalau tak ada adakah ia tak lengkap, boleh ada sekali-sekala ataupun ada orang memang tak ada rasa bosan langsung dan ada yang bosan memanjang. Jadi top up kepada apa yang Dr. Putri sampaikan tadi. Bagi pendapat saya lah, from the psychological aspect, bila you rasa bosan, maksudnya you boleh respon tentang emosi you. Kan bosan tu sebagai daripada emosi. Bila you rasa macam cemas tu, dia sebab daripada cemas. Bila cemas, you risau, you resah, you rasa macam ketidakpastian, you rasa macam boring, penat. The mixtures of emotions there. Pelbagai emosi you rasai, terlalu banyak, then you akan macam you regress, you rasa macam you rasa you're very low. You rasa lemah, you rasa malas, you rasa letih, penat dan bosan. Tak nak buat apa-apa pun kalau boleh. Penat, you fikir macam Okay, dia start lagi sekali. Tak apa, saya tambah terus ya. Okay, silakan Dr. Putri. Okay. Raya dah tambah belum? Okay. Belum. Tak apa, Dr. Putri sambung. Okay, bercakap tentang bosan tadi Suraya kata, okay ke Suraya nak sambung? Teruskan. You're there. Jangan stres. Okay, tak apa. Okay, so bagi laluan kepada Dr. Putri untuk tambah. Saya percaya Dr. Putri memang arif dalam topik ni. Sebab dia Dr. Putri banyak dealing with parents, murid-murid, kids daripada pelbagai umur. Silakan Dr. Putri. Okay, tak adalah kata expert sangat, tidak. Tapi saya minat emosi. Saya minat tentang emosi. Jadi Miss Raya pula datang daripada psychological background, di mana Miss Raya sendiri handling patient, outpatient, inpatient di hospital. Macam saya, bila saya bawa pembaharuan dalam pendidikan, kita melihat isu ini ada dan banyak sebenarnya. Dan antara sebab kenapa saya wujud dalam industri ni pun, saya dulu elok je kerja lecturer, tapi saya pilih untuk duduk di dalam industri. Kita nak tengok apa masalah dia. So antara masalah-masalah dia, sebenarnya banyak masalah tu kan. And Suraya. So bosan ni
bosan ni adalah satu tanda juga ya, bila anak-anak sama ada dia tak pernah kreatif, tidak pernah diberikan peluang untuk berkreativiti sendiri, ataupun dia tengah dalam proses nak mencapai kreativiti. So which one? Okay, tadi ada yang komen di sini, Ada. kan, tapi boring Betul. juga kan. Okay, apa kata sekali-sekala kita tarik semua tu ke tepi, kita tengok apa yang akan keluar daripada diri mereka ini. How creative are they? What is it that they can do out of their kata kebosanan itu? Sebab anak-anak 6 tahun pertama, kalau saya tanya, kalau saya buat lawak tak apa-apa kan, air apa yang paling mahal kat dunia ni? Idea. Okay? Idea. Betul. Dan idea anak-anak yang paling lurus ni sebenarnya adalah idea yang kalau kita dewasa, kita compare side by side, kita tak boleh nak compare sebab kita dah terlalu kompleks pemikiran kita. Anak-anak, idea dia kita nampak macam tak apa-apa tapi boleh pakai. Betul. So, this creativity yang kita nak bina pada 6 tahun pertama ni, dia sebahagian daripada blueprint otak tadi. Okay, apa yang berlaku apabila ini tidak kita cambahkan dengan baik daripada awal, bila mereka dah besar, tiba-tiba 15 tahun kita expect dia untuk kreatif. Memang taklah. Akan datang kreativiti tu sebab neuron untuk kreativiti tidak pernah wujud daripada awal. Okay, so ini yang saya sebut ya, ini saya nak tekankan sebab tadi kita cakap tentang bosan. This is the chance, this is the opportunity, orang kata ruang untuk kita tak cambahkan balik, nak benihkan balik, nak letak baja balik untuk kita stimulate neuron tadi untuk bina kreativiti. Barulah nanti akan ada pembina creator yang pertama yang paling hebat di dunia. Bolehlah keluar benda-benda tu. Ini tak, kita dah cantas, tiba-tiba dah masuk universiti kita expect mereka untuk kreatif. No, it does not happen that way. Jadi dalam sudut pendidikan, perkara ini tidak berlaku sedemikian. Dia perlu kita cambah daripada awal kanak-kanak 6 tahun pertama. So bosan tadi adalah satu tanda yang baik sebenarnya. Masa ni lah kita nak, kalau kita tengok secara positif ya, masa ni lah kita nak benihkan balik. Kita nak letak baja balik. Kita nak encourage balik. But bila mereka dah tersangkut dalam cabin fever, itu kita risau. Betul tak, Suraya? Okay, silakan. Okay, Suraya juga mungkin boleh juga sentuh tentang adakah ada level-level of stress ataupun hormon yang terkait dengan ialah bila orang cakap mungkin ada yang macam okay ke aku ni kenapa anak bosan pun nak stress, contoh mungkin, dan juga support kepada apa yang Dr. Putri sampaikan tadi. Yan, kalau anak yang bosan yang stres tak? Okay, saya kongsikan anak saya 2 orang je alhamdulillah setakat ni. Okay, yang first 9 tahun. Dia 2 tahun bersekolah di sekolah yang bermain, which is under Dr. Putri punya one of center lah. Okay, saya memang dia sekarang walaupun dia dah darjah 3, dia jarang cakap bosan. Bila dia cakap bosan sekalipun, saya akan tak sempat. Saya tengok dah hilang. Sebab dia akan ada je dia punya aktiviti. So alhamdulillah sampai sekarang dua-dua tu dia tak ada perkataan bosan. Contoh saya dekat rumah dengan husband, walaupun husband busy kadang kami kerja ni kan. Okay, tapi bila ada masa dekat rumah, saya gunakan masa bila kita nampak anak kita dah macam lepek dekat sofa, let's say kan. Dia dah macam start nak boring, nak pegang phone ke, saya akan ajak, jom main. Kita main pun bukannya main apa, kadang-kadang husband dengan anak kita ajak main bergusti, macam main wrestling, janji anak tu happy. So bagi saya betul, saya sangat setuju ruang, lepas tu jangan bagi anak sunyi. Betul tak Miss Raya? Sebab okay, ini kita nak sentuh kepada my question next sebenarnya, kalau boleh. Kalau boleh rangkumkan sekali atau Dr. Putri boleh sambut. Yang kita risaukan bila Dr. Putri kata 6 tahun ke bawah adalah satu acuan yang paling mudah untuk ibu bapa buat untuk kita bentukkan anak tu. Tapi macam mana dengan yang dah berusia macam belasan tahun atau yang macam 12 tahun, 10 tahun, kecil lagi, dia dah tengok bukan-bukan. Bila timbul perasaan bosan, tengok benda-benda yang tak baik dekat alam maya, ibu bapa bukan saja stres tapi dia dah jadi bimbang. Saya minta kalau boleh Miss Raya dulu sentuh, sebab saya rasa ini yang mengganggu kebanyakan parents yang alert dengan benda ni. Yang bahaya bila kita ada parents yang tak alert langsung apa yang anak mereka buat dan tonton dan
Yelah, bila kita cakap tentang bila lockdown, duduk rumah, bosan, dia mula buka-bukan. Okay, share. Okay, saya setuju bila Dr. Putri kata nak kena baja semula tu. Maksudnya bila you dah borang, you dah flare. Kan? So you nak hidupkan semula tanaman tersebut. Tapi bila kita menyentuh pula tentang bila you dah meningkat dewasa, macam mana you nak try to cultivate such a behaviour, untuk behaviour yang suka beraktiviti, behaviour yang suka memenuhkan aktiviti life dia dengan perkara yang berfaedah, sebagai contoh. Sebab sekarang ni kita kena lihat juga tahu ya, Dr. Putri, because keadaan pandemik ni, kehidupan kita sebenarnya berlandaskan inovasi dan teknologi. So perkara ni macam agak sukar untuk kita kontrol kan sebenarnya. Kan upbringing is very important. Jadi cara ibu bapa atau parent untuk menjaga platform media sosial itu sangat penting. Satu. Dan bila you kata tentang anak-anak boring di rumah, jadi kadang-kadang sekarang ni PDPR sebagai contoh kan. So macam mana pula peranan guru-guru di rumah yang mengajar juga di rumah? Saya lihat peranan ni, dia peranan dalam keadaan sekarang, kita lihat situasi sekarang bukan saja peranan ibu bapa tau, peranan guru-guru juga macam sangat penting. Sebab masa di rumah tu dia ada dengan mak dia, ada dengan parent, ada same time dengan cikgu sekolah. Faham tak maksud saya? Saya cuba nak tengok ni keadaan di sini. Saya nak melihatkan balance, keseimbangan dari aspek keperluan untuk menampilkan sources yang berkaitan. Sebab kadang-kadang saya pernah parent yang berjumpa dengan saya, ada yang macam suka berbincang dengan guru. What will be the best activity yang mereka boleh buat? Okay, kadang-kadang guru sekolah pun akan berbincang dengan ibu bapa apa yang mereka boleh lakukan untuk menampakkan kelas tu lebih harmoni. So, kadang-kadang kelas tu untuk lebih kreatif. So, sangat penting. Bukan sekadar okay, habiskan syllabus, that's it. So, guru sekarang memang pandang sangat penting to make class fun. In a fun way. Sebab bagi saya, sebab kelas kan start PDPR minggu depan Ahad ni dan Isnin 13 dan 14 dah mula dah ikut negeri. Okay, so macam ada persediaan. Saya sempat berkomunikasi dengan rakan saya yang merupakan guru bimbingan kaunseling. Alright, Puan Azian. Dia ada berkongsikan, dia pun buat banyak video-video yang diuploadkan di YouTube, infografik, or I might say cartoonist yang dapat menarik minat pelajar dia. Okay, dan dari situ slowly pelajar-pelajar dia suka untuk join the class. So dia start dengan, contohnya dia startkan dengan exercise. Okay, pagi ni semua dah bangun pukul 8 pagi kan, tengah sekolah. So suasana kelas tu penting. Alright, keseimbangan pelajar di sekolah dan juga di rumah sekarang ni dia tempat yang sama. Kan? Faham tak kan? Macam itulah sekolah, itulah rumah, itulah tempat you bersosial. Pusing tempat yang sama. Okay, di ruang yang sama. Biasa tak boleh keluar, tapi nak pergi playground pun tak boleh. Jadi keadaan di sini yang memerlukan kreativiti. Yang macam kanak-kanak dia suka benda yang visual, play. Di elemen tu perlu parents and cikgu juga perlu tailor such element in class and at home. Akan ambil masa, tapi mungkin kita boleh tanya Dr. Putri aktiviti yang dia boleh cadangkan. Okay, Dr. Putri, kita pun ada juga komen ataupun soalan yang bertanya juga tentang apa, Amirah Awatif, how nak distract anak-anak yang berumur 9, 11, 12 tahun ni. Macam dia relate to soalan saya tadi, saya rasa. Kalau saya pun berpendapat, kalau saya perhatikan macam kalau anak saya 9 tahun, saya tengok dia masih boleh mendengar kata. 100% masih boleh mendengar kata. Tapi untuk anak-anak yang umur macam puan tadi tu, 9, 10, 11, 12 dan ke atas, mereka ni dah macam, bukan kita nak kata dah tak boleh dibentuk. Maksudnya, soalan puan tadi tu pun bagaimana? Apakah mungkin Dr. Putri ada tips tak? Senang cerita, Dr. Putri ada tips tak? Untuk nak membantu. Okay, soalan tu dah keluar kan, 9, 11, 12 tahun dah besar, what to do? Kita tak boleh expect, tadi saya bagi cadangan, kita ambil semua tu, kita nak tengok apa yang mereka boleh lakukan. But tak boleh expect mereka terus tahu apa nak buat. Okay,
Seperti biasa, kita manusia memerlukan guidance, memerlukan support system. So mula-mula memerlukan dahulu dewasa untuk support kita, guide kita, coach kita. Macam mana ni? Tak pernah main ni, tak pernah pun apa orang kata menjadi kreatif. Tak pernah membina apa-apa, tak pernah. Main game je, pergi sekolah. Everything has been done for. Orang dah sediakan, dah buat. Kita tak pernah datang daripada diri kita sendiri. Maka proses itu akan mengambil masa. Dan bila kita kata mengambil masa tu, bersabarlah, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan sebab dia tak biasa. Kita bercakap tentang nak mencambahkan balik neuron yang tak ada. Selepas 6 tahun, pembentukan penghasilan neuron sudah tiada lagi. That's why sangat rugi bila dah keluar daripada universiti, masuk kerja, tiba-tiba bos kata kita kena jadi kreatif. Tang mana nak datang kreatif tu? Tak pernah kreatif. Sebab kita pendidikan seni pun ada expectation. Kena buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kita jarang diajar untuk mengeluarkan apakah yang kita rasa kita nak keluarkan. Kalau kita colour pokok tu warna merah, kita kena marah. Kita kena pangkah besar-besar sebab mana ada pokok warna merah? Ya ke cikgu? Saya pergi Jepun ada pokok warna merah? Okay, so siapa yang salah di situ? Dan kenapa tidak dibenarkan untuk anak-anak ini menjadi kreatif? Sebab bagi dia, pokok tu merah. Salah ke? Contoh. So itu dari sudut pendidikan lah. So kita nak kata proses tadi, Puan Amira, kepada semua yang mendengar, ianya mengambil masa. Kalau tak pernah wujud neuron itu, 6 tahun pertama kita tidak mewujudkannya, tidak pernah kita mencambahkannya, so maka kita kena work extra untuk create neural pathway berlandaskan neuron yang sedia ada. So kalau neuron yang sedia ada 6 tahun pertama tu tinggal 45% sahaja, pembentukan 10% seterusnya iaitu thinking skills yang kat depan ni akan berlandaskan kepada 45% sahaja. Sebab yang lagi 45% tu tak ada, tak wujud. Okay, yang ni kalau anda biasa dengar saya sebut tentang 90% yang pertama dibina pada 6 tahun pertama. Sangat kritikal, it's very golden age. So sayanglah. Okay, walaupun saya kata sedemikian rupa, saya tak kata bahawa mereka yang dah biasa bermain 6 tahun pertama ni tak bosan langsung. Tak juga. Ada masa-masa ni mereka bosan mungkin. Tapi bosan mereka itu saya kata, maksud bosan mereka mungkin berbeza sedikit. Mungkin tengah nak bercambah lagi, tengah macam apa lagi boleh buat, apa lagi boleh buat. That kind of things. Tapi tidaklah terus orang kata give up. Sebab motivation dalamannya wujud. Intrinsic motivation dia ada. So kita bercakap tentang banyak angle sebenarnya bila sebut tentang bosan tadi. Saya nak sebut sikit bila kata regress tadi, kita pergi kepada yang paling asas. Keperluan manusia paling asas, kita nakkan safety, nakkan duduk kat tempat yang berteduh, rumah. Tapi tadi rumah, itulah sekolah, itulah rumah, itulah tempat sosial dia, semua tersekat kat situ je, tak boleh nak keluar. Dalam diri mereka bergelodak-gelodak rasa marah ni. Tapi kita tak tahu. Untuk remaja, adolescents daripada umur 10 tahun ke atas, 7 tahun ke atas, mereka melalui proses grieving. Grieving ni orang boleh bayangkan tak? Biasanya kalau kita grieving ni kepada seseorang yang telah meninggal dunia, kita grieve. Kita sedih sangat-sangat. Bayangkan itulah rasa anak-anak adolescents ini, dan kajian ini telah dikongsikan oleh seorang psikologis dalam UNICEF. UNICEF punya cadangannya nak buat apa waktu COVID-19 ni? Kena faham, adolescents, anak remaja, anak-anak yang awal remaja sudah merasai seolah-olah seperti grieving. Ya, grieving tu you boleh bayangkan tak betapa sedihnya bila someone meninggal tu, macam itulah rasa mereka. Tapi tak ada apa-apa ni. Kita dalam keadaan yang kerisauan yang sangat tinggi, kesunyian yang sangat dalam, rasa sedih, rasa marah semua ada dalam diri kita tadi. So, bila bercakap tentang bermain ataupun ideas untuk bermain, senarai aktiviti sangat banyak. Dan saya tak naklah kongsikan itu sebab you boleh Google, you boleh carikan. Okay. But the thing is, what we need to do is to build the list. Kita bina list tu dengan anak-anak kita. Contoh Puan Anfal, cadangan saya ialah jom kita buat list sama-sama, hari ni kita nak buat apa. Dan kita cuba capai. Kita alihkan perhatian kepada end product. Puan, jangan fokus kepada end product. Kita fokus kepada proses. Kita memperlahankan proses ke arah nak melakukan aktiviti tadi. So bila kita listkan tadi, kita dapat step by step, kita tak semestinya kena capai semua. No expectation, no judgmental. Okay, itulah sedikit.
Betul, no expectation, no judgmental, tu penting. Miss Raya ada nak tambah tak? Mungkin lebih dalam bila kita cakap tentang bosan. Okay, lagi satu kebosanan yang saya rasa akan timbul di kalangan anak-anak ni, kanak-kanak ni bila kelas dah nak mula, kelas online. Ni saya nak back kepada yang apa Miss Raya dan Dr. Putri cakap tadi. Okay, bila kelas online, saya punya pendapat, saya perhatikan bila anak saya online kelas, mula-mula dulu lockdown yang first memang saya duduk sebelah saya tengok. Saya perasan anak saya pun there's a sometimes lah kita bila sekolah ni dia ada banyak guru. Bermacam-macam cara guru ni nak tackle anak-anak. Ada yang saya tengok memang kreatif sampai ada YouTube channel, cikgu tu upload buat video. Saya rasa itu sangat bagus. Saya rasa macam inisiatif cikgu ni memang best sangat sampai nak saya cadangkan okey pakai video ni kepada untuk semua murid-murid yang macam ni. Okey, tapi sebenarnya banyak aduan yang kita terima, anak-anak bosan bila kata PDPR. Okey, mungkin bagi saya yang kata bosan tu mungkin ada certain age yang mereka pun tak faham apa yang cikgu sampaikan. Kalau yang dah besar macam yang SPM tu saya yakin diorang dah boleh refer sendiri, diorang dah boleh faham. Tapi kalau yang kecil-kecil ni macam mana nak, mereka ni bosan. Jadi macam Miss Raya, apa you punya komen ataupun untuk membantu murid-murid ataupun anak-anak yang bosan ni dari segi nak perkuatkan. Maknanya ibu bapa kena support anak, betul tak? Kita macam saya lah, saya kata boleh tak fokus, takkan kita nak cakap anak kita you boleh tak Afia boleh tak fokus, dengar, jangan bosan. Kita boleh suruh tapi kita kena guide. Saya percaya ramai ibu bapa yang benda ni memang kita lihat sebagai macam kita mengarah tapi kita tak bagi contoh. Jadi melibatkan psikologi anak-anak ni. Okay, saya nak bagi cadangan terus kita tunjuk pada apa yang kita boleh buat. Saya bincang dengan kita macam Dr. Putri juga rasanya di mana penjadualan tu. Our sanity depends on our scheduling. Kewarasan kita bergantung kepada penjadualan. Senang kita sebut jadual terus sebab kadang-kadang kita nampak dia tak ada jadual yang baik, tak ada penyusunan jadual yang betul-betul lengkap tu. Lepas tu jadi masa kita macam nak buat apa next. You tak ada ikut jadual, you tak ikut punya system yang structured schedule. You tend to break the rules. Yalah. Kelas pukul 8, pukul 12 baru bangun. Betul cakap jadual dia bukan melibatkan kerja sekolah, belajar PDPR sahaja tau. Betul Putri kan. Dia juga melibatkan pendengar-pendengar sekalian. Dia melibatkan you self-care you. Tailored with your punya classes. You tanggungjawab sebagai seorang pelajar, seorang ibu, seorang guru yang bekerja di rumah contoh. Okay. Daripada awal pagi, daripada solat, sembahyang, kelas pukul 8. So, you have to prepare yourself sama macam you pergi sekolah. Cuma sekolah you di rumah. At your own very space. Okay? And then, lepas 2 jam kelas ke 1 jam setengah, we'll have a drink, minum. Alright, kita take a break. Okay, and then sambung pula kelas. Ikut jadual yang cikgu bagi. Saya rasa guru sekolah pun tidak menekan pelajar yang terlalu mengikut modul ataupun mengikut jadual yang betul-betul ikut waktu sekolah. It's more flexible saya nampak. Okay, dan menggunakan peluang ini untuk membantu anak-anak dan diri kita juga sebagai ibu bapa dan juga guru-guru letakkan penjadualan yang baik. Penjadualan yang saya nampak kiranya boleh membantu kewarasan kita punya well-being, kesejahteraan dan pada yang sama kita nak jaga juga itu penjagaan diri kita. So elemen 3 ni sangat penting supaya you nampak tersusun, teratur. You akan nanti mudah untuk buat. Tampal lah besar-besar vanilla card kat rumah tu. Jadual you hari ni. Okay, dan sekiranya anda nak fulfill, bagi reward. Alright, okay, dah cukup satu kelas hari ni, bolehlah tengok TV 1 jam, contoh. Alright, berarti dia tak ada aktiviti, dia tak ada tersusun, non-structured schedule, dia akan buat ikut suka hati dia. Betul. Alright, dia ikut suka hati tu maksudnya, bahasa yang saya senang nak bercakap. Suka hati maksudnya macam you're very, how to say, laissez-faire lah, okay, it's okay, buat lah apa-apa pun, all good. So lama-lama nak buat apa lagi, dia akan tunggu what's next. Kalau you ada jadual, you nampak, okay, lepas ni sikit you tersusun. You ada plan dalam fikiran you, kognitif you boleh fikir dengan baik. Lepas ni you nak buat apa, you nak plan yang macam mana, how good it is. You akan ada rasa untuk improve lebih baik.
Right? Trust me, kalau you boleh buat scheduling tu, I rasa bukan anak-anak saja, kita pun ada schedule sendiri yang lebih teratur. Right? Macam saya pagi ada patient contoh sampai petang, and then balik kerja pula nak kena study lagi. Dia kan tak ada schedule ni, balik kerja tidur lah rasanya. Tapi kita fikir, bila kita ada schedule, we have a sense of responsibility. Betul. Commitment. Kita kena ada dalam diri kita. Kalau tak, itu yang jadi macam haywire tu sebenarnya. Pendapat saya lah. Okay. Betul. Saya setujulah, sama macam kita sendiri kan. Manusia ni kita kena ada satu jadual hidup kita. Kita bangun pukul berapa, nak buat apa. Kita kena ada fokus kita. Lepas ni next, lepas ni you nak buat apa, you nak jadi apa, nak berjaya kat sini ke apa. So sama juga dengan anak. Okay. Macam Dr. Putri, saya nak tanya tentang bila kita sentuh sikit je tentang PDPR ataupun kelas online. Bagaimana Dr. Putri ataupun bukan bagaimana? Pandangan. Sebab Dr. Putri dealing with parents yang macam-macam pandangan. Ada yang bimbang, ada yang okey, masih terkawal. Ada yang macam tak boleh dah, memang dah tak boleh kontrol dah ni. Stress. Macam bila mereka sangat stres sebab anak dia stres, betul lah. Ibu bapa ni dia stres bila anak dia dah mula komplain bosan. Saya setuju benda tu sebab bila anak dah bosan, tu maknanya macam apa nak buat lagi. So macam dia jadi stuck. Parents stuck, anak pun stuck. Habis. Okay. So yang sebut tadi tu, parents akan jadi stres apabila dia memakai topi, dia nak save anak dia all the time. So I have to say this up front, sebab dalam budaya masyarakat kita itulah dia. Kita telah terlatih menjadi people pleaser. Kita sentiasa nak please orang sehingga kan anak kita pun kita nak please anak kita. But that's not the way. Okay? Boundaries please, because you punya, anak ada anak punya, and you have to respect each other. So having said that, bila kita dalam keadaan kita pakai topi, kita nak save anak kita pada setiap masa, di situlah datang kita punya beban tu jadi double up, triple up. Okay, you have to be very clear that anak akan ada proses-proses dia. Kita menyediakan ruang yang selamat. Kalau dia bosan sedikit, no problem. Dia nak main game, okay, fine. How do you balance it out? So saya itu top up daripada apa yang Miss Raya sebut tadi lah. Kalau saya nak tambah lagi tentang PDPR, yang terus terang saya kata saya dalam bidang pendidikan dan saya suka angle emosi. Psikologi, ya, contoh psikologi, emosi, kita bercakap tentang terapis. So bila kita kata kita dah macam saya tahu dah cabin fever ni akan berlaku, akan ada banyak trigger sebab kita kat rumah. Adult tantrum akan mula keluar sebab ramai adults yang tak tahan, dia akan mula rasa nak mengamuk, panas badan, semua keluar. Triggered, semua surfacing issue yang dulu kita sweep under the carpet, hari ini semua keluar. So mental issue tu tiba-tiba menjadi satu perhatian semua orang kerana apa? Hari ini kita nampak sebenarnya benda ni dah lama dan banyak tapi kita tak pernah address it. So itulah dia. Padahal kita dah cakap ni, daripada 2014 pun saya dah sebut dah, ramai anak-anak kita, children in Malaysia tahun 2015, 1.6 million, 5 hingga 12 tahun sudah ada mental illnesses. Mana datang tu? Dan saya apabila melihat dari sudut pendidikan, kenapa terlalu awal memberikan pendidikan yang bersifatkan akademik tadi, di mana otak belum bersedia tapi kita sibuk seolah-olah 7 tahun tu dah masuk universiti. Mana datang semua benda-benda ni? Tekanan tu datang pada siapa? Kita yang sengaja mewujudkan tanpa memahami fitrah anak-anak ini ada proses dia. Proses nak bina otak kat depan ni ramai yang tak tahu, dan saya harap please cerita pada semua orang. 10% kat depan ni dia berlaku apabila 6 tahun pertama tu cantik, 90% cantik. 10% tu mengambil masa 7 tahun sehingga anak tadi 25 tahun. Tapi ramai kita tak tahu, kita expect anak kita tahu semua benda sampai kita nak marah mereka. Dia tak nak duduk fokus pun kita marah dia. Hello, there's a lot of developmental processes going on. Siapa yang belum tengok teoris integration yang saya hasilkan, tolong refer kepada page saya ataupun IG saya ada share teoris integration. You tengok 6 tahun pertama berapa banyak tu yang kita kena fokus. Banyak sangat-sangat yang tak ada pun tulis kat situ kena belajar ABC 1, 2, 3. Tak ada. Tapi ada ramai tadika yang buat exam, yang buat test, yang menilai sebelum masuk darjah 1. Dan membuatkan parents semua takut nak masuk darjah 1. Expectation darjah 1 anak dah boleh baca, dan ada je sekolah-sekolah yang kata, yang beri amaran kepada ibu bapa, kalau anak tak boleh baca masuk darjah 1, habislah anak ni.
Mana datang semua benda tu? Pemahaman sendiri yang direka untuk menakut-nakutkan ataupun pemahaman berasaskan kajian dan fakta? Saya tak takut untuk menyatakan ini kerana itulah fakta dan kajian dan itulah lumrahnya manusia membesar, manusia develop. But the thing is, ini yang duk dengar peer pressure datang, semua pressure, semua takut, semua helikopter parenting, semua takut. Semua benda takut. Okay, stop. I'm going to put a full stop there. The moment 18 Mac tahun 2020, PKP pertama sekali di-announcekan, saya ada sekolah. Pertama sekali saya arahkan pada tim saya kata, okay sekarang ni kita kena tengok parents dulu. Kalau parents tak okay, anak takkan okay kat rumah. Tolong kita jaga parents dulu. Tapi dalam pada proses kita kata nak jaga parents ni, ada je yang tak okay, ada je. That is orang kata kisah-kisah belakang tabir, childhood memories dia, inner childhood memories dia, yang dia perlukan terapis. Go and see. Jangan takut, jangan malu. You have that. Kita semua ada. Saya ada, Yan ada, Suraya pun ada. Semua orang ada benda tu. Jangan malu. Saya faham dalam konteks kita Malaysia, kita memang terkenal dengan a very suppressed emotion. Kita pendam. Semua benda kita nak pendam. Tanya Suraya. Suraya handle di hospital. Berapa ramai yang jumpa, berapa ramai yang malu nak bercerita. Nanti orang kata saya gila. No, this is not about gila. Sebelum sampai kepada gila, bila mana kita dah tak boleh nak kontrol, di belakang tabir tu kita masih boleh menyelesaikan isu-isu itu. So berbalik kepada tadi, emosi dahulu. Jadi saya kata triangle tadi, kita ke atas tapi tiba-tiba pandemik berlaku, kita regress ke bawah, basic need kita apa. So cikgu-cikgu, ada yang komen tadi, cikgu-cikgu, guru-guru sekalian, kita bukan bercakap tentang nak belajar sangat, kita bercakap tentang emosi anak murid anda. Okay, banyak kes ya awal-awal dulu, Yan, Suraya, I'm sure you dengar juga. Student WhatsApp dia dia block cikgu. Bila live online, dia tutup dia punya kamera, dia tak nak tengok. Satu perkara je yang memberi jawapan kepada perkara itu yang berlaku pada perkara itu. Kenapa benda itu berlaku? Sebab tidak ada relationship yang baik antara anak-anak tadi dengan guru. Where is that relationship? Pernah tak tanya khabar? Tahu tak background dia apa? Okay, so kat sini akan ada another issue lain pula, Yan. Suraya, anak murid ramai sangat, saya ajar satu subjek, saya kena ajar banyak kelas, banyak sampai 140 student, saya kena handle semua orang, takkanlah saya sempat nak kenal semua orang. Yes, so itulah dia isu yang sentiasa bermain dalam pendidikan yang saya dah tengok dah sewaktu saya di JKDPN. Datang Kuasa Dasar Pendidikan Negara, I was there 6 months, we can see all this issue going on and the vicious cycle is real. Memang yang ni blame, yang ni blame, yang ni blame, yang ni blame. Tak pernah sudah, Yan. Takkan habis, takkan selesai. Kecuali ada seorang berani bersuara dan pecahkan vicious cycle tadi. Saya terpaksa sebutlah benda ni sebab itu antara benda-benda yang membawa kepada hari ini apabila kita tak boleh nak selesaikan. It's not about learning. Yes, PDPR ada. I do not want to comment much on it. Okay? Negara Jepun, kalau boleh saya share dengan anda semua, negara Jepun, the moment MCO datang, tutup semua sekolah, tak ada belajar-belajar. Tapi dia ajak ibu bapa datang secara berskala sikit-sikit untuk duduk dengan ibu bapa. Provide guide apa yang boleh buat kat rumah. Isn't that nicer? Instead of sibuk nak belajar, sibuk nak exam. Lepas tu SPM 2020 keluar semalam. Lepas tu tadi ada orang message, ada orang komen dekat IG saya kata, ni saya baca doktor punya post, lepas tu kakak saya dekat hospital Serdang ke apa, baru je sebabkan dia frust dengan result SPM dia dah telan 20 Panadol. Masuk hospital. Yes. So you see, that's a lot of things. And it's not about learning sahaja. The moment issues yang mengganggu emosi berlaku, kita kena go back to emosi tadi. Betul tak? I'm sure psychologists in Malaysia would say the same thing. We go back to human needs, psychological needs. Apa dia? Dalaman ni. Kalau dalaman kita tak okay, kita tak akan function sebagai manusia. Kita akan nak mengamuk je kan. Zombie banyak pula, you know, that kind of things. You know, zombie yang hidup ni banyak berkeliaran. We don't want that. We want everybody to stay sane. It's not about learning so much. Kenapa tak sekolah-sekolah assign cikgu untuk jaga a group of parents? Kita handle parents je dulu. Kita bukan nak belajar. No, it's not about subjects. No. Okay, now scientifically lepas ni saya pass to Suraya to top up. Scientifically, bila tadi saya kata atas dah tak functioning, dia dah turun ke bawah kan, basic needs. You letak learning, letaklah subjek 10 pun, tambah sekolah agama lagi, you rasa function tak? Dalam keadaan semua orang dah regress ke bawah ni, you rasa function tak? Buang masa je cikgu-cikgu. Saya minta maaf ya, buang masa je sebab emosi dulu. Okay, so soalan je ialah
soalan pada saya pula, bila anak-anak suka kepada game, tadi ada soalan kan, anak-anak suka pada game, kenapa? Apa elemen dalam game tu yang menarik minat anak-anak ini? Because it's fun. Because boleh laju. kita sama kawan dalam, yes, laju, interaktif. Yes, You know? peredaran zaman, betul. Kan? Dan dia mengikut apa yang dia perlukan. Dia tak perlukan benda lain, dia nak benda tu. So macam mana kita nak ubah PDPR tu kepada game? Itu satu persoalan yang saya nak berikan kepada semua yang sebab kami, it can be done. Kami ada yang tadi kindergarten yang main hide and seek yang dalam skrin. Kenapa tak boleh? Okey, jom dalam kita main screen. hide and seek. Kita nak kira 1 hingga 20, dah kita ajar nombor. Sekejap lagi semua hilang daripada skrin. Okey, cikgu nak panggil, awak kat belakang. Langsir ke? Main-main lah. Diorang tak akan, okey, itu tak anak-anak. Yang dah dewasa, bukan belajar, sembang. Ambil tahu macam mana kat rumah. Awak okey tak? Ambil kisah. Sebab itu yang anak-anak ini perlukan. Because those are being cut off. Kan kita dah potong benda tu. Kesunyian dah datang melanda dalam diri anak-anak ini. Grieving process is happening. Yes, I'm going to pass the floor to Suraya. Thank you. Wow. Banyak. Silakan. Dia dah keluar. Okay, so ada nak tambah, saya percaya. Engagement among parents and teachers is very important. Definitely and totally. So saya kira mungkin kaunselor-kaunselor sekolah boleh ambil peranan ni, kita tak tahu. Mungkin. Mungkin dah ada atau mungkin kalau belum ada boleh ambilkan peranan ni. Cuma sekarang ni ada dua online. Kan? Dia kata online mungkin kaunselor boleh buat session ke dengan bapa mengikut schedule yang tertentu. Bincang. Mengenai keadaan anak-anak di rumah, apa yang kita boleh buat, macam mana emosi anak-anak. Saya memang bincang dengan kawan saya. She's here, Nur Azian. Memang selalu bincang, bercakap dengan tentang apa yang peranan kaunselor sekolah. Untuk kenal pasti kesihatan mental dia, emosi dia sangat penting sebelum anything else. Dr. Putri cakap, basic need. It's not from within themselves, the emotion first before they come to like ini tingkah laku kepada kalau emosi yang baik, emosi yang terkawal, come what may. You know, jadi anak-anak tenang, berlapang, you know, dalam keadaan relax. So dia boleh berfikir dengan baik dan boleh bertingkah laku dengan baik. Dengan lebih mengikut, lebih mengikut arahan kita, mengikut tingkah laku apa yang kita nak mereka buat. Dan mereka juga boleh mencontohi dengan lebih baik. Alright, so kita kena faham bagaimana anak-anak itu berkomunikasi adakala melalui behavior. Kan Dr. Putri? So tingkah laku ni kadang-kadang dia menunjukkan something happen in them. The tantrum. Memang orang dewasa pun ada tantrum, adult tantrum. Tapi kanak-kanak punya tantrum ni dia melalui behavior. Behavior is their communication. So penting untuk ibu bapa untuk validate the emotion, acknowledge the emotion. Kena pasti, faham dan cuba tanya, reaffirm dengan anak-anak tentang emosi tersebut. Alright, dan saya nak menjawab sikit soalan daripada kaunselor ni. Dia berkata tentang pengurusan emosi untuk kanak-kanak pendidikan khas. Adakah ianya berbeza? Okey, berbeza. Kenapa saya cakap berbeza? Sebab dalam perkembangan mental kanak-kanak, right, selain daripada perkembangan kognitif, cara mereka berfikir dan fungsi otak, apa yang mereka rasa, perasaan ni, mereka juga mengalami akan berada satu kecelaruan emosi. Alright, biarkan tentang kecelaruan emosi. Macam mana anak-anak ni berada kecelaruan emosi? Adakah pendidikan khas ni lebih beremosi compared to mereka yang normal? Okay, yang normal. Kita tak lihat pada mereka boleh berfikir, mereka ada cognitive skill, mereka ada. Cuma yang beza adalah cara mereka berfungsi. Alright, dari segi emosi, kalau kanak-kanak yang memang berkepala khas macam autism, ADHD, mereka, segi tingkah laku emosi mereka perlu dikawal. Kepada anak-anak yang lain mereka boleh kontrol sendiri tanpa ibu bapa mereka boleh kawal sendiri. Tetapi mereka yang berpendidikan khas ni, keadaan dalam kelas sebenarnya perlu dikawal oleh guru biasanya. Sebab tu yang saya tahu kelas pendidikan khas ni satu kelas tu tak ramai. Right, dalam 5 orang ada 6 orang correct me if I'm wrong, ada 12 orang. Jadi kawalan satu kelas tu lebih baik. Maksud dia cara dia bertindak, cara dia beremosi tak sama. Okay, fungsi dia sedikit berbeza kerana kerana dia punya IQ level itu at par. Anak saya lah tak nak cakap low kan, berbanding anak-anak normal yang lain.
Alright, when it comes to activity juga, dia juga akan berubah. Dari segi aktiviti yang bentuk fizikal, aktiviti yang bentuk cara dia berfikir dan juga attention span dia. Okay, anak-anak kumpulan khas, attention span dia sekejap je. Dia bagi satu-satu Lego, dia buat tak sembah habis Lego, dia pergi tempat lain pula. So you kena tengok aspek tu. Jadi antara aktiviti yang sesuai untuk pendidikan khas ni, satu, beri sesuatu yang berbentuk picture, berbentuk visual. Alright, sebagai contohnya, you bagi gambar kad tu suasana. Kad pasar malam contoh, tanya dia ke ni di mana. Dia takkan cakap bazar tau. Kat normal akan cakap, oh ni bazar, pasar malam. Mereka akan cakap, ada ramai orang. Dia akan go detail to some point. Oh, dia pakai baju warna merah. Dia pakai baju warna ni sekian. Nampak itu. Oh, ada jual kuih, ada jual ikan. Alright, so macam kita menggalakkan mereka berfikir dan berkomunikasi. Dia lemparkan apa yang mereka nampak dan apa yang mereka rasa itu gambar tersebut. Apa yang nampak dan yang berfikir yang lebih baik. Itu gambar dan suasana. Itu juga boleh menggunakan gesture. Okay, sebagai guru kepada anak yang emosi, walaupun mereka kurang, fungsi mereka lebih rendah, mereka tu emosi, mereka kadang-kadang mereka sangat sensitif. Okay, mungkin cikgu sekolah boleh bagi gambar macam gambar orang menangis. Bagi dia mereka name the emotion. Okay, ini gambar apa? Orang tu macam menangis lah cikgu. Maksud dia, she's very attentive student. Bagi dia nampak fokus. Sebab kita nak fokus kepada punya social skill ni. Mereka ni fokus kurang. Okay, nak ada punya fokus kurang, productivity pun mungkin agak berbeza. Ini caranya. Kita start dengan emosi. Ini kajian tau. Okay, untuk pendidikan khas ni, mereka bukan buat banyak sangat aktiviti-aktiviti yang macam terlalu intelektual. Lebih kepada yang menggunakan emosi mereka. Apa yang mereka rasa tentang perkataan tersebut. Apa yang mereka nampak daripada gambar tersebut. Alright. Selain itu juga padanan, lebih selain pada padanan emosi, dia juga melibatkan mimik muka ataupun gesture. Saya baca satu petikan research ni juga, artikel yang mengatakan untuk mereka pendidikan khas ni, cari satu aktiviti yang boleh meningkatkan fungsi mereka, dan juga fungsi tingkah laku dan juga emosi. Dia nak cakap fungsi dia, fungsi dia sedikit berbeza dengan kanak-kanak yang lain. So, banyak lagi kita boleh bincangkan sebenarnya. Tapi kita kena faham cara kita nak didik anak-anak pendidikan khas dan juga anak-anak yang normal ini berbeza. Mungkin extra energy, extra time needed for them. Walau bagaimanapun, dia juga mendidik kita untuk lebih mencari strategi yang terbaik. Bila kita jaga anak yang pendidikan khas ni, kita akan lebih baik juga menjaga yang normal sebenarnya. Sebab kita akan pergi lebih menjurus kepada mereka ni sebenarnya. Saya tambah sedikit. Betul apa Miss Raya sebut tentang anak-anak pendidikan khas ni, dia lebih ke arah fizikal tadi. Physical and emosi. Tidaklah mental dan social sangat, but dia akan turun kepada asas dalam pendidikan kanak-kanak. Start dengan pendidikan physical development dulu. Kemudian kita bercakap tentang kognitif, mental, berfikir. Okay, and then kita ada emotional, kita ada social. Of course ada spiritual lah. Spiritual datang apabila pemahaman mereka dah sampai. Okay, so tadi bila Miss Raya sebut tadi tu, saya kalau early childhood saya akan kata sama, tetapi cara pendekatan berbeza. Sebab kita kena fokus pada mereka seolah kita handle yang physical and emotional tu lebih lagi. So cara handling tu extra, sangat extra, betul tak Su? Sangat extra that we need to focus on supporting that, dan ini memerlukan banyak kesabaran sebenarnya, kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Tapi untuk anak-anak yang okey, tak ada masalah pun dalam proses juga membina emosi. Again, kita juga perlu handle emosi tu extra dalam keadaan kita pandemik. Semua orang tengah macam stress. Saya nak tambah sikit tadi Yan, mungkin saya punya point tak berapa jelas untuk guru-guru yang handle PDPR dan sebagainya. Saya pernah mencadangkan kepada satu sekolah di Bota Perak. Saya kata pada guru besar dan semualah the whole school, PIBG semua tu, saya kata kita ubahlah cara kita manage. Kan kita ubah cara kita manage. Saya faham satu cikgu akan mengajar satu subjek contoh ya, dan subjek ini untuk beberapa kelas. Okey, dalam satu darjah tu ada berapa cikgu? Cikgu bahasa Melayu, cikgu sejarah, cikgu pendidikan seni, cikgu macam-macam cikgu. Okey, apa kata kita combine? Ada satu manager untuk handle darjah satu je.
Okay, dan satu manager ni akan handle cikgu-cikgu dalam tu untuk sama-sama kita bincang apa satu projek atau satu kerja yang kita boleh berikan pada anak-anak ini yang merangkumi, yang cut across all the 9 subjects untuk darjah 1. Semua ada matematik, ada semua nilai dalam tu. Satu je kerja, instead of having classes, ya Allah, jadual, bila Suraya sebut jadual tadi saya yang jadi takut kalau jadual tu jadual belajar. Setengah jam, padahal attention span anak-anak untuk screen kurang daripada 10 minit. Tak boleh setengah jam duduk depan tu. Jangan kata budak sekolah je yang stres. Pelajar-pelajar universiti pun ramai stres ya, ramai stres Raya. Sebab apa? They have to sit back to back daripada pagi sampai ke malam. And what the lecturers are doing seolah-olah macam you pergi universiti. Ada yang tak sempat mandi, tak sempat nak basuh baju, tak sempat nak buat apa pun sebab kena duduk depan laptop. Berjam-jam back to back. Kenapa kita buat macam tu ya? Kenapa kita tak creative enough to change our method? Sebab bila kata ada internet, ada digital semua ni, teknologi yang memudahkan. Tetapi jadi susah pula sebab apa? Kita masih kekal dengan cara tradisional kita, cikgu teko nak kena ngajar, papan. Daripada papan tu nak kena ajar. Let's change that. So kalau anak-anak hari ini suka game, selitkanlah elemen game. Kita nak dia ada kebolehan berfikir, daya pemikiran yang tinggi, kebat. Kita bagi dia satu problem, statement, suruh dia selesaikan matematik dalam tu, bahasa Melayu dalam tu, English pun boleh dalam tu, sejarah pun boleh kita masukkan, semua subjek masukkan. Satu soalan je. And then bila kita berjumpa, jom kita bincang soalan tu, cikgu tak nak awak hantar apa-apa pun. Ini sibuk kita nak kerja, pukul 5 kena hantar. Suraya, ada ya sekolah special needs yang expect ibu bapa untuk hantar kerja rumah anak-anak special needs. This is the first MCO 1.0. Pada pukul 5, pada pukul 4, I'm like, what? And then ada anak setahun setengah dah ada homework yang kena padankan di Google. I'm like, apa yang kita mengarut sangat ni? Tolonglah fikir di luar kotak. We have to adjust our expectation, right? You know, to in our kids, yeah. Yes. Lower down your expectations. Everybody is so stressed out. You stress, budak-budak ni pun stress. Parents pun stress, semua orang stress. Apa yang paling mudah yang semua orang happy? Apa kata? Kita tengok, saya tambah sikit. Learning style ada 3. Kita ada visual, kita ada audio, kita ada kinesthetic, tactile. Ada anak yang memang kena bergerak. So sesi hari tu jom kita belajar bahasa Melayu, tetapi bahasa Melayu yang menceritakan tentang saya ada tangan saya boleh angkat tinggi, saya ada mulut saya boleh buat apa, you know, bercakap. Sebab bila kita kata assessment, kita boleh assess melalui speech, kita boleh assess melalui pendengaran, kita baca, kita suruh anak-anak ni semua type, siapa paling laju type, siapa dapat tangkap, listening skill. And then kita test pula reading. Okay, kita bagi dia satu tag, okay, cikgu tunggu. Okay, cikgu tanya awak soalan, awak jawab dekat chat box ni. Okay, apa jawapan untuk ni? Kita bersembang dengan anak-anak. Menjaga building relationship yang baik, positive relationship. Kita menjaga perhubungan. PDPR sampai tak? Sampai. It's not about one-way communication. It has to be two-way communication. Sebab kita handle human being. Kita bukan handle robot. I really hope, saya minta maaf, saya mungkin bercakap dengan lantang. Saya minta maaf. Tetapi this is something that I need to provoke a little bit supaya kita semua boleh berfikir dan tanya pada diri kita, have we done enough or are we doing it all okay? Sesuai tak dengan anak-anak ni? Parents, tadi jangan rasa bersalah langsung. Okay, we will keep on continuing trial and error, mencari satu cara yang sesuai dengan anak-anak kita. Keep going, cikgu-cikgu bersama. Keep going, keep looking for a way. So there's a lot of way lah sebenarnya. Silakan. Dah, thank you so much everybody. Thank you. Okay, betul. Saya memang saya sengaja tak nak mencelahkan sebab saya suka motivasi untuk diri saya juga. Sebab macam contoh kan, kalau online saya ambil sikit masa lagi, kita drag sikit. Bila kelas online saya pun pernah, anak saya sekolah darjah 3, dia ada WhatsApp group. Apa yang saya faham, bila kekangan-kekangan yang kita hadapi, kekangan pihak sekolah, kekangan guru-guru, and then kekangan ibu bapa ni kadang-kadang, katakan dalam satu WhatsApp group ada 40
murid. Satu guru handle 40 murid. Ada bila kali parents ada berapa orang parents yang guru ni kena layan kerana. Tapi kadang-kadang saya juga ada juga kita menyuarakan, tapi kadang-kadang kita memang mungkin saya pun tak nak sampai kita ni jadi macam mana tahu. Bila macam Dr. Putri ada sentuh, bila satu cup tu kita curah, kita siram, lama-lama dia akan penuh dan melimpah. Saya rasa itu yang mungkin boleh berlaku kalau benda ni tak disusun semula ataupun diambil. Saya juga pernah berbual dengan ada seorang guru ni OKU mengajar di Bentong. Dia pun memberi pendapat yang sama. Dia kata mereka ada mencadangkan tentang menggunakan khidmat kaunseling ataupun kaunselor sekolah ataupun menjadikan penyelia, sebab saya pun rasa macam berat sangat beban seorang guru nak jaga 40 murid. Mungkin saya rasa belum terlambat. Saya rasa masih belum terlambat untuk pihak-pihak yang berkenaan untuk tengok balik kan tentang PDPR ni. Saya pun tak suka. Saya rasa memang ramai parents yang stres bila hantar copy paste, just forward. Tapi tak ada kita tak ambil apa yang berlaku dekat sebalik tabir tu. Sebenarnya ramai parents yang saya bagi contoh yang bekerja sebagai frontliners. Kadang-kadang kesian bila guru minta ada nama 10 orang murid yang tak hantar lagi. So saya rasa itu kalau saya jadi guru, saya mungkin akan mengambil pendekatan kita dekatkan dengan mungkin guru kena extra work sikit kan Dr. Putri dengan Su. Saya rasa mungkin ini bukan satu pasangan, sebab bagi saya berbalik kepada diri sendiri, diri kita. Saya rasa itu sangat penting. Sebab bila kita bercakap PDPR ni memang luas sangat. Macam sebab bila tu tadi Dr. Putri dengan Miss Raya memang banyak yang dikongsikan. Saya suka dengan benda ni sebab saya percaya memang banyak memberi manfaat kepada ramai yang parents di luar sana. Sebab ada golongan yang okey, ada yang tak okey dan dia tengah-tengah. Dia boleh jadi jatuh kepada tak okey dan dia boleh jadi okey. Okey, apa yang saya boleh rumuskan kita punya perkongsian pada hari ni dengan tajuk kita masih dalam self-care series. Bosan sebenarnya adalah satu respon kepada emosi. Ianya sebenarnya normal. Cuma bagaimana cara kita untuk mengendalikan perasaan bosan tu. Pertama, antara cadangan yang telah dikemukakan oleh Miss Raya dan juga Dr. Putri, sediakan jadual supaya anak-anak kita dan diri kita sendiri tidak tergelincir ataupun ialah terganggu kan. Bila ada jadual akan lebih sistematik, and then ruang yang kita ada tu kita gunakan sebaik mungkin. Mungkin di situlah kita belajar, di situlah kita buat, ialah kita di dalam rumah, gunakan ruang, manfaatkan ruang yang ada dengan sebaik mungkin, and then cuba elakkan perasaan sunyi, rasa sunyi tu. Kita kan betul, mungkin next session kita akan bincangkan tentang topik sunyi di kalangan, ialah anak kita masih bincang tentang sunyi. Dan saya sebab tadi Miss Raya ada hutang satu soalan tadi dengan Dr. Putri tentang anak-anak yang ada pornografi masa online ni. So kita bawa next week. Okay, insyaAllah kita akan cuba bawa next week. Boleh. Yan, lagi satu. Esok saya akan berbicara tentang sex education bersama Syed Azmi, bawa Kalsum Alumni di Facebook page Kalsum Alumni sendiri. Kita akan berbincang tentang ni pukul 2 petang. So nanti kita akan bawa kepada session kita. Boleh? Tak ada masalah. Yes. Okay. So tadi nampak tak kita banyak menyediakan platform untuk anda boleh tune, boleh dengar dan kita boleh sama-sama manfaatkan. Esok siapa yang free join live yang Dr. Putri bagi tahu tadi. Kalau takut terlepas boleh je tengok dalam media sosial Dr. Putri Afzan Maria dan Hospital Tunku Jaafar, ataupun saya juga akan post di Facebook saya, Rozayan Ibrahim. Okay, saya back to tadi. Seterusnya kenali behavior. Saya rasa ini memang sangat-sangat penting sebab itu adalah peranan ibu bapa dahulu. Sebelum kita nak marah anak kita bosan kan, betul tak? Kita kenal, itu yang saya buat. Sebelum saya nak marah anak saya bosan ke apa, saya fikir balik, aku kot yang tak spend masa dengan dia tadi satu hari kan, so dia boring lah. So daripada tengok phone kan, kadang kita kena reflect balik. Itulah, ingat tak kita punya tajuk minggu lepas, pause, breath and then reflect.
So benda ni memang bila cakap pasal bosan terlalu besar, kita akan sambung minggu depan hari yang sama, insyaAllah hari Jumaat. Masa insyaAllah juga waktu yang sama 5 hingga 6 petang. Anda boleh terus follow FB Hospital dan juga Dr. Putri dan saya juga boleh, kita boleh ikuti perkembangan. Banyak kita akan sediakan banyak perkongsian. Mungkin bukan antara kami, mungkin ada speaker-speaker lain tapi masih dalam konteks yang sama. Okay. Untuk itu kita end our session petang ni. Terima kasih kepada Dr. Putri dan juga Miss Raya. Terima kasih kepada anda yang bersama kami. Boleh ikuti ulangannya di Facebook Hospital Tengku Jaafar Seremban. Kita jumpa minggu depan. Stay safe, duduk rumah. Assalamualaikum, selamat petang. Bye. Terima kasih. Bye. Thank you. Suraya stop live. Okay.